Mereka dibenarkan masuk supaya dapat meneruskan kehidupan lebih baik di negara ini. Namun, timbul dilema apabila etnik Rohingya ini seperti juga warga asing lain berleluasa berniaga secara haram di beberapa lokasi. Jika warga asing lain akan lari bertempiaran apabila diserbu pihak berkuasa, tetapi tidak bagi etnik Rohingya yang seolah-olah kebal berbekalkan perisai kad UNHCR. Sedangkan mereka juga perlu mematuhi undang-undang negara ini. Ikuti tinjauan Juliana Syarin. Pasar Harian Selayang sudah sekian lama didominasi etnik Rohingya berniaga secara haram di kaki lima. Ini bukan kali pertama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melakukan operasi ke atas mereka. Difahamkan, rondaan dilakukan 24 jam di Pasar Harian Selayang ini dengan serbuan 3 kali sehari, pagi, petang dan malam. Namun semua itu tidak cukup menakutkan peniaga berkenaan. Biarpun Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja dan Gerai Wilayah Persekutuan menyatakan dengan jelas warga asing tidak dibenarkan berniaga termasuk bekerja sebagai pembantu. Lihat saja gelagat mereka ini, bertempiaran melarikan barang jualan kerana takut dirampas. Tetapi tidak langsung gentar apabila ditahan. Sebabnya, apabila ditunjukkan kad UNHCR, penguatkuasa terpaksa melepaskan mereka kerana tiada tindakan boleh diambil ke atas mereka. DBKL menyediakan 754 lesen kepada peniaga tempatan di dalam Pasar Harian Selayang ini. Namun, bancaan menunjukkan terdapat lebih 3,100 peniaga warga asing, Bangladesh, Myanmar dan juga Indonesia berniaga secara haram di luar daripada pasar ini. Dan majoritinya 1,800 adalah warga Myanmar iaitu etnik Rohingya. Tidak hanya berniaga secara haram di kaki lima pasar, keadaan tempat tinggal mereka berdekatan pasar ini juga cukup kotor. Oh, memang saya tak setuju lah. Kalau boleh warga asing berniaga ni, kena ambil tindakan lah. Boleh keluarkan dari sini. Bagi yang berniaga betul-betul ada tapak je yang ada kat dalam ni boleh berniaga. Yang mereka kat luar ni saya tak setuju lah pasal menyusahkan kita. Satu nak masuk susah, parking jalan sempit. Walaupun warga Rohingya, tapi boleh satu tempat untuk dia lah. Kalau nak sokong untuk warga Rohingya. Saya tak puas hati dan saya tak yakin dengan kualiti produk tersebut sebab banyak yang campuran. Saya yakin dengan pembelian tempatan kat dalam. Walaupun dia tepi jalan lebih senang nak beli, kadang-kadang lebih murah ke. Tapi kualitinya tak yakin sebab biasanya kalau you tengok udang ke banyak yang dicampur masuk air semua. Saya tak yakin dengan tu. Saya biasa beli dengan, kadang-kadang saya akan beli dengan satu pembeli saja sebab yakin dengan pembelian tersebut. And then biasa pergi pun dengan market yang kat dalam sebab diorang dapat barang daripada kualiti yang itu biasanya barang daripada pungutan. Rata-rata peniaga warga tempatan yang mempunyai lesen telah berniaga lebih 20 tahun turut mengeluh lambakan peniaga asing di barisan hadapan pasar menutup periuk nasi mereka. Dulu saya petai sana 12 ikat, 15 saya habis. Sekarang 5 ikat pun susah nak habis. Sebab warga asing. Orang kita pun suka belanja dengan orang asing. Tapi orang ni tak jujur tahu. Udang menjual udang di bawah dia pun menipu. Dia cakap orang Malaysia suka ditipu. Dia beli udang sekilo. Tapi 600 gram. Saya selalu tolong Melayu. Dia beli udang dulu orang tua, beli udang 3 kilo. Saya timbang, saya keluar kena esnya. 2 kilo pun tak dapat. Dek, kalau dilindungi Dek ya, memang dilindungi. Tapi kita warga kita penting dulu, betul tak? Kalau kita warga kita tak makan, dia orang makan macam mana? Tapi masalahnya, diorang ni dia ada pas pelarian. Operasi pun bila tangkap dia lepas balik. Sebab dia ada pas pelarian. Kalau dia tak kerja kat sini, dia nak kerja mana? Kerja kilang pun tak boleh. Dia pas pelarian, kerajaan Malaysia pun dah terima dia sebagai pelarian. Memang operasi pun tak boleh tangkap, tak boleh buat apa-apa. Habis tak kerja macam ni, dia nak kerja mana lagi? Cuba bagi. Kilang pun tak boleh masuk, supermarket pun tak boleh. Jadi cadangan akak kepada Rohingya ni nak buat apa dengan dia? Tak kisah. Dia meniaga, dia kerja dengan kita. Bagi peluang untuk dia bekerja dengan kita secara baik macam ni, tak ada masalah. Cuma jangan mengganggu cara kita mencari rezeki ni. Jangan dia pula nak potong jalan. Apa yang disuarakan peniaga dan pembeli itu ada benarnya. Namun, tidak semua pelarian Rohingya berniaga secara haram. Segelintir mereka memilih untuk bekerja dengan peniaga tempatan dengan gaji RM30 ke RM50 sehari. You tak ada meniaga luar sana? Cara saya sini saja. Itu luar sana meniaga salah tau. You tahu ah? Tahu?
Abi, you kenapa tak bagi tahu kawan itu semua? Hari-hari bagi tahu utara guna. Dia kita sehari makan, kita jangan campur sama saya. Dia salah hari-hari tangkap mah bener ya. Hari tangkap dia lagi. Kita bagi tahu dia itu salah. Kita hantar ada lagi yo. Kadang-kadang timbang dia kurang jual kan. Saya tak suka betul-betulnya. Itu tak ada halalnya. Jangan jual. Tahu dia ke? Bagi tahu dia taruh dengar.